Bahkan perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang syubhah, sama-sama tak tahu halal ke haram, maka Nabi kata yang terbaik adalah tinggalkan. Kerana bagi tahu dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan barang ataupun perkara ataupun perbuatan yang meragukan kamu kepada barang ataupun perbuatan dan yang tidak meragukan kamu. Bila Nabi dah bagi tahu kita tuan-tuan. Rasa ragu-ragu tinggal. Kan? Rasa ragu-ragu tinggal. Ragu-ragu macam mana tuan-tuan? Biasanya dalam muamalah tuan-tuan, dalam jual beli, kan? Forex dan sebagainya. Bukan ragu-ragu nak sedekah tuan-tuan. Kan? Ada orang dia ragu-ragu nak sedekah. Ustaz, kalau poket saya dah RM1, saya ragu-ragu lah Ustaz. Saya ikhlas RM1 ni Ustaz. Macam mana saya nak buat ni Ustaz? Yang tu tak perlu ragu-ragu tuan-tuan, dia kena yakin. Kan? Dalam poket ada RM10, maka itulah kita tahapan yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Dia boleh ragu-ragu. Saya ni ikhlas ni RM1 ni Ustaz. Kalau poket ada RM10 ni, Allah sampai pecah. Sanggup dia nak apa? Dia nak tukar, pecah ke tuan-tuan? Kan? Kalau yang macam ni tak perlu ragu-ragu. Kena yakin. Rezeki daripada Allah. Mungkin dengan sebab kita sedekah 10,000 datang balik kaki dekat kita dah. Jadi yang mustahil bagi kamu. Baik tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ditimpa satu dosa yang sangat besar. Maka macam mana cara aku nak hapuskan dosa ini? Jawab Rasulullah, dosa kau lagi besar ataupun langit? Apa kata lagi tadi? Dosa apa yang besar? Kemudian lagi ni, Nabi tanya lagi, dosa kau lagi besar atau kursi? Zambaka a'zam amil kursi. Dosa kau lagi besar ke kursi lagi besar? Laki ni jawab, dosa apa lagi besar? Kemudian Nabi tanya lagi, dosa kau lagi besar atau arsy Allah lagi besar? Apa kata laki ni tadi? Dosa apa lagi besar? Nabi tanya lagi, dosa kau lagi besar ke atau Allah lagi yang maha besar? Apa jawab laki ni tuan-tuan? Laki ni jawab, ampunan Allah aku jauh lebih besar. Qala bal afu Allah wa'asa. Laki ni kata apa? Nabi tanya ni, dosa kau lebih besar ke Allah Ta'ala yang lagi besar? Atau Allah Ta'ala yang lagi besar? Apa jawab laki ni? Dia kata, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar lagi daripada besar. Nabi bagi sikit-sikit. Macam ayat serentak tuan-tuan. Sibuk kata dosa. Dah seolah-olah mengaku dosa juga. Sibuk kata dosa saya lagi besar. Dosa saya lagi besar. Kan? Bila dah sibuk dosa-dosa besar, seolah-olah mengaku dosa pula. Dah orang lain semua ikut. Dosa besar. Dah satu amalan pula. Sibuk buat dosa besar. Lepas tu Nabi datang kan lagi. Dosa kamu lagi besar ke Allah Ta'ala lagi besar? Laki ni pandai kan? Lepas tu jawab, keampunan Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada dosa. Kita kena yakin dengan keampunan Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala bersifat dengan Ghafur, Maha Pengampun. Banyak macam mana pun dosa kita, besar macam mana pun dosa kita tuan-tuan, tetap pengampunan Allah jauh lebih besar. Kadang-kadang kita kawan dengan sahabat-sahabat yang jauh sikit tuan-tuan, kadang-kadang dia selalu cakap, Ustaz, dosa saya ni banyak Ustaz. Kalau nak kira tak terkira Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Allah ampun tak dosa saya ni. Selalu kita dapat soalan macam ni. Kita faham tuan-tuan, dia nak berubah tuan-tuan. Dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia rasa ragu-ragu tuan-tuan. Dia cuma rasa ragu-ragu. Dosa dia ni Allah Ta'ala ampun kan? Dia tahu dosa dia ni macam-macam maksiat yang dia buat, macam-macam kezaliman yang dia buat. Adakah dosa dia ni diampunkan?
tetap Allah Ta'ala akan ampun. Dengan syarat taubat nasuh. Apa itu taubat nasuh, tuan-tuan? Bertaubat ini adalah menyesali kesilapan dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Bukan taubat ni menyesali kesilapan dan buat lagi. Ini bukan taubat. Bukan, ini bukan taubat. Ada orang taubat kemudian buat. Dia kena berazam, tuan-tuan. Azam dia kena seiring dengan usaha. Ini yang betul. Azam dia kena seiring dengan usaha. Bukan azam usaha dah. Dia kena berazam tu seiring dengan usaha. Bau jalan. Baik, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbuat baiklah kepada manusia dengan perangai ataupun kebaikan yang terbaik. Nak bermuamalah, nak jual beli dengan manusia, jual beli lah dengan jual beli yang terbaik. Nak borak dengan orang yang lebih tua, boraklah dengan yang terbaik. Ini dibuka satu cerita pertama kali mati sini terbuk patah kaki. Yang seorang lagi tu bila nak datang, boleh tak tu? Elok, tuan-tuan, tidak ini. Mengumpat ni apa, tuan-tuan? Mengumpat ini adalah membicarakan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang diumpat. Ini mengumpat. Kalau kita kata bagus anak Muhammad dapat diberi orang ayah kepada Muhammad, tuan-tuan, dia takkan marah. Dia takkan marah. Tak adanya orang kata ya anak kau pandai, dia marah. Tak ada, tuan-tuan. Kalau kita mencarut tentang itu, dia marah. Atau kita mengumpat tentang keluarga, tentang diri, itu dia marah. Di belakang dia, itu kita panggil mengumpat. Kalau di depan dia bukan mengumpat, terus terang. Dia ada salah, kita bagi tahu. Tegur dia pula, itu tegur. Terus terang. Dia salah, dia mencuri, contohnya, tuan-tuan, kita tegur dia. Dia buat maksiat, kita tegur dia. Dia buang sampah rata-rata, kita tegur dia. Dia apa lagi, tuan-tuan? Dia bergaul dengan orang yang kurang elok, kita tegur dia. Tak kena tegur dia. Baik, tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yawmihi kanat lahu kafarah fi kulli dhanbin asabahu fi dhalika al-yawm. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali, fi yawmihi, dalam satu hari. Disebut la ilaha illallah 3 kali dalam satu hari, kanat lahu kafarah fi kulli dhanbin, maka Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa dia pada hati. 3 kali je, tuan-tuan. 3 kali je. Itu pun susah, tuan-tuan. Itu pun kita rasa susah. Kena amal, tuan-tuan. Bila kita dapat sesuatu, tu amal. Dapat ustaz bagi tahu ni, amalan ni, kita terus amal. Ada beberapa amalan, tuan-tuan, yang boleh menghapuskan dosa. Sesuai dengan hadis tadi. Nabi kata, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringlah kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Macam tadi, puasa ni, puasa Arafah, puasa Ashura, menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas, tuan-tuan. Menghapus. Ambil fadilat, tuan-tuan. Ambil puasa ni. Kalau kita mampu puasa, kita puasa. Tak mampu puasa, kita bagi tahu orang supaya puasa. Ini kalau dia tak boleh puasa, dia ajak pula adik-adik tak payah puasa. Adik-adik tak semangat nak puasa ni, dia pula asuh. Itu hari ni kita makan cukup. Itu pula adik-adik dia pula budak nak asuh. Dah termakan. Dia pula cakap, saya mandi. Ya Allah, lagi dia tak tahan. Jadi segala amalan-amalan ini, tuan-tuan, ada datang pada kita, terus ambil. Jika ke kemampuan kita. Wa'alam anna al-hasanat minha ma yukaffiru dhanb.
السابق دون الله كصوم يوم عاشوراء فإنه مكفر لذنوب السنة الماضية. Dari kita tak ada dalam kitab tu. Soalnya bagi tahu seperti puasa Yaum Ashura ataupun Yaum Arafah dapat menghapuskan segala dosa-dosa yang lepas. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak boleh tidak dengan taubatan nasuha. Adapun dosa dengan manusia tidak boleh tidak dengan minta maaf. Tidak boleh. Rawahu Tirmizi nombor 1987 wa qala haditsun hasan wa fi ba'd al-nusakh hasanun sahih. Haditsun hasan ni taraf hadis ada hadis sahih bisabi, ada hadis hasan dan sebagainya, ada hadis maudhu, ada hadis dhaif dan sebagainya. Ada hadis hasan kita boleh beramal dengan. Baik tuan-tuan, kita buka tuan-tuan soalan kalau ada yang nak ditanyakan insya-Allah. Tuan-tuan, berkaitan dengan soalan minggu lepas, bakar sarang ingat terbuat. Dan tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Jangan kamu mengazab sesuatu itu dengan api melainkan Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengazab sesuatu itu dengan api. Dan sini ulama kata tak boleh kita, walaupun haiwan itu boleh untuk kita bunuh, sunat untuk kita bunuh, tapi tak boleh dengan bakar. Macam cicak, kita beritahu minggu lepas, boleh bunuh, sunat, tapi tak boleh dengan cara bakar. Bagi teguan tuan-tuan, kita gunalah segala cara sekalipun, atau dengan asap ke, bagi dia lari dulu. Lepas tu baru kita alihkan dia atau kita angkat dia punya sarang. Kalau tak boleh juga tuan-tuan katakan dah macam-macam cara dah tak boleh, maka akhir sekali dibenarkan guna api. Kerana kaedah sebut ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membenarkan yang tidak boleh. Sama macam dalam hutan tadi tuan-tuan, saya nak beritahu sebelum ni, orang yang dalam hutan tak ada makanan lain dah. Yang ada itu le khinzir siku. Itu pun lalu kebetulan tuan-tuan. Ya, dah tak ada makanan lain dah. Itu le satu binatang yang lalu. Maka untuk menjaga diri, ada dalam fiqh aulawiyat, untuk menjaga diri kita, maka dibenarkan untuk kita makan khinzir tadi sekadar menjaga diri, bukan makan sampai selawa, sekadar menjaga diri untuk kekal hidup. Itu sahaja, bukan makan sampai selawa. Ya, dia bakar, dia sedap, api dia clear ke satu seekor dia makan seorang. Kan? Tak diboleh. Yang dibolehkan sekadar menjaga sahaja, untuk kekal hidup lah tuan-tuan. Kan? Baik tuan-tuan, itu jawapan saya untuk teguhan dan pembinaan kita. Sebab ulama memang menegaskan tak boleh bakar dengan api. Tak boleh. Sama juga dengan air panas. Sebab dia kiasan kepada api. Tak boleh. Geram dengan nyamuk. Dia geram dengan nyamuk, dia tepuk tak mati-mati, bersiaplah bakar dia. Dia geram kan, dia ambil darah awang tu, dia geram kan, dia bakar. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Kalau ikan bakar dia tak ada masalah tu. Ikan bakar pastikan ikan tu dah mati dulu. Bukan bakar masih hidup. Kalau bakar masih hidup tak boleh. Bakar masih dia mati. Kita dah matikan dia, maka baru boleh kita bakar. Bukan dia hidup-hidup kita sembuhkan api. Sebab itu pada hadis Nabi la yu'azzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab sesuatu itu dengan api melainkan Allah Ta'ala sahaja, sang pemilik api. Contoh kita buka 1 minit kalau dia nak menjanjikan, insyaAllah. Saya baru dengar fatwa daripada Mufti Pembinaan berkaitan dengan boykot
Boykot McDonald dah saya. Tuan baca ke? Ada tuan? McDonald Mufti Pulau Pinang memfatwakan bahawa masih lagi tidak perlu untuk memboikot McDonald atas alasan belum mendapat bukti yang kukuh. Ini fatwa daripada Mufti Pulau Pinang. Tuan boleh baca. Adik tak tanya pun dah dapat. Ini betul tak? Jadi kita tak bincang, apa dapat jadi. Jadi maka itu dapat. Itu kurang kebaikan. Itu nampak sebab itu pada aku saya. Adik ada kata bincang saya punya tu. Jadi dia beranggapan macam tu, kan? Tapi mesti berpindah dah jelaskan. Sebab kata Mufti itu dia belum ada bukti yang kukuh. Jadi tak boleh kita keluarkan fatwa terus boykot. Sebab masih ada lagi pekerja-pekerja di sana orang Islam yang masih lagi berhidup di sana. Tapi melainkan kalau dah ada bukti yang kukuh mengatakan McDonald ni betul-betul membantu Israel ataupun betul-betul dia ni menggulurkan duit dia kepada Israel terang-terangan, maka fatwa akan dikeluarkan. Setakat ni saya baru tahu Pulau Pinang lah. Di lain saya tak tahu ini. Yang saya tahu Pulau Pinang sekarang. Dan rasa ni baru hari ni dia dikeluarkan. Baru hari ni dia keluarkan fatwa. Polis ada keluarkan fatwa. Jadi dia pergi mazhab tu isu letak. Oh. Jangan. Ya, asal